Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur pada Allah SWT diberikan kesempatan pada malam ni untuk sama-sama kita berkumpul dan insya-Allah kita melihat salah satu daripada perkara yang menjadi tumpuan beberapa NGO pada hari ini, terutamanya pada mereka yang prihatin dengan perkara yang berlaku di dalam negara ini, dan juga mereka yang prihatin dengan perkara yang berlaku dalam dunia, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita ingin sama-sama melihat beberapa perkara untuk kita jadikan sebagai muhasabah kita berkenaan dengan beberapa ujian-ujian, ancaman-ancaman menuju kepada 100 tahun 100 tahun kejatuhan Osmaniyah, menuju kepada apa yang kita gambarkan sebagai kebangkitan dan tajdid yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, insya-Allah. Sekejap no. Baik. Jadi pertama sekali kita ingin melihat dalam satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam yang sering kita bacakan berkenaan dengan bagaimana kita sedang berada di dalam satu suasana, iaitu akan ada kebangkitan. Innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha. Jadi ini hadis yang biasa kita baca, hadis yang sahih yang menggambarkan kepada kita tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjanji bahawa Allah akan mengutuskan ataupun membangkitkan yab'atsu li hazil ummah, akan umat ini di atas setiap 100 tahun, dan mereka yang akan mentajdidkan, yang memperbarui agama ini. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang beberapa perkara yang penting, iaitu kita sudah pun menuju kepada 100 tahun, ataupun mungkin kalau kita kira sungguh-sungguh mungkin kita telah pun sampai 100 tahun mengikut kiraan sama ada kiraan Hijriah ataupun kiraan Masihi, mengikut kalender yang ada. Jadi daripada kiraan-kiraan itu, kita sama ada sudah pun memasuki 100 tahun ataupun kita ni masih lagi dalam proses untuk memasuki 100 tahun. Dan inilah yang telah pun disebut oleh Rasulullah tadi sallallahu alaihi wasallam, dan merujuk kepada itu maka kita digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita akan berhadapan dengan kesusahan, ujian. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'una minal ladzina utul kitab min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Sungguh-sungguh kamu akan diuji. Kamu pasti akan diuji, diri kamu, dan kemudian juga akan diuji dengan harta benda kamu. Dan sungguh-sungguh kamu akan mendengar daripada orang-orang yang ahli kitab itu, mereka yang akan, dan orang yang mensyirikkan Allah itu akan menuduh kamu, memboikot kamu, menuduh kamu dan sebagainya.
dengan tuduhan-tuduhan dan cacian yang menyakitkan hati. Dan insya-Allah jika kamu bersabar, jika kamu bertakwa, maka itulah perkara-perkara yang dikehendaki oleh Allah, tapi amat berat untuk dilakukan. Jadi ini antara perkara-perkara yang Allah gambarkan akan berlakulah. Jadi kita hari ini mungkin kita tak terasa lagi, tapi sebenarnya di banyak tempat, di banyak pihak yang berlaku perkara-perkara yang berkenaan dengan fitnah ini. Dan Allah gambarkan dalam surah Al-Anfal, wattaqu fitnah la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Berjaga-jagalah kamu, peliharalah diri kamu, berhati-hatilah daripada ujian fitnah yang tidak hanya akan menimpa orang yang zalim, tetapi juga akan menimpa semua, semua sekali. Dan di sinilah kita lihat bagaimana keadaan yang sedang berlaku pada hari ini. Kita akan sedang berada di dalam satu suasana di mana kita akan diuji dengan serangan-serangan yang pelbagai. Dan trend bagaimana ujian itu kita lihat semakin hari semakin memuncak, semakin hari semakin memuncak. Dan mereka telah pun memberikan kepada kita berbagai perkara lah. Antaranya ialah mereka telah mempersiapkan orang-orang Islam yang akan menyokong mereka. Jadi kita lihat hari ini menjadi satu yang fitnah yang besar apabila orang yang ada agama tetapi mereka bersama dengan perancangan jahat. Ini satu fitnah yang besar. Kita tak tuduh siapa-siapa, tetapi antara perancangan mereka ialah mereka akan merancang supaya orang yang mungkin boleh bercakap berkenaan agama ataupun mungkin boleh membawa manusia kepada Islam tadi itu, tetapi jiwa mereka rupanya terdedah, terisi dengan dunia, dengan perkara-perkara yang menyebabkan manusia semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun telah mendengar sekarang ini, kita melihat kalau di Amerika contohnya, di kalangan orang Kristian sendiri, mereka telah mula melihat bagaimana padri-padri mereka telah menyokong contohnya LGBT, menyokong LGBT. Jadi itu dari sekarang agama-agama yang sebenarnya asalnya tidak menyokong LGBT kan. Tapi sekarang ni padri-padri pun dah mula ada. Begitu juga pada masa yang sama kita melihat mereka yang so-called ulama ataupun orang alim pun dah mula bercerita kita kena bertoleransi, kita kena boleh bersama, boleh terima, malahan jangan berkeras dengan orang-orang yang LGBT. Bukanlah kita kata berkeras ni sampai kita pukul dan sebagainya, tapi maknanya kita tidak perlu bertegas, bolehlah terima macam itu kan. Jadi suara-suara ni dah mula ada lah. Sebab itulah aspek yang perkara yang pertama sekali yang diserang untuk nak melaksanakan perkara ini ialah sistem pendidikan. Sistem pendidikan kita yang kita pun telah tahu bagaimana dia merupakan satu sistem pendidikan yang sekular, terpisah antara kehidupan dengan iman, kehidupan dengan takwa, kehidupan dengan akhirat, dunia akhirat terpisah. Jadi aspek pendidikan. Jadi aspek pendidikan inilah melahirkan tokoh-tokoh yang kemudian menyesatkan. A'imma mudillin. Nabi gambarkan berlaku, aku takut, aku khawatir lebih daripada Dajjal ialah a'imma mudillin, tokoh-tokoh yang merosakkan. Jadi ini dah mula ada lah, dah mula nampak, dah mula kita melihat dalam kehidupan kita. Ya, sebab itu pada hari ini kita nak kena mempunyai satu pegangan yang kuat dari sudut mengenal Al-Quran, mengenal hadis. Jadi kita akan berada dalam keadaan satu yang cukup mengelirukan. Sebab tu orang beriman tak cukup dengan akal, tak cukup dengan kita logik. Tak cukup logik je. Kenapa? Logik tu dia boleh ditipu. Pandangan mata boleh ditipu. Kita melihat benda tu lurus, rupanya bengkok. Jadi kita melihat mata boleh ditipu, dan akal juga boleh ditipu. Tetapi yang tidak boleh ditipu itu ialah hati yang bersih. Hati yang bersih. Hati yang bersih yang ada di dalamnya al-iman dan takwa. Hati yang diikat dengan Al-Quran, dengan hadis, dia tak boleh kena tipu. Dia tak akan boleh nak tipu hati yang bersih. Dia tak boleh juga menipu akal yang al-aqlu wa'i, akal yang sedar. Akal yang sedar ni maknanya akal yang memahami, bertafakur, akal yang boleh berfikir.
untuk mengikat diri dia dengan Allah, dirinya dengan hari akhirat dan sebagainya. Jadi inilah persiapan-persiapan yang insya-Allah mungkin kita akan bincang dengan lebih detail lagi lah pada masa akan datang. Cuma sekarang ini mungkin saya ingin berkongsi sedikit dengan beberapa perkara yang sedang berlaku, yang telah berlaku, yang sebenarnya dia akan merobek kita kata kedaulatan negara kita sendiri, kan. Satu perkara yang berlaku pada hari ini, yang pertama sekali saya ingin menyentuh berkenaan dengan aspek pendidikan. Pendidikan dia telah pun berlaku, sekarang sedang berlaku. Pendidikan ini banyak ada, tetapi saya nak sentuh sedikit tentang apa yang digambarkan sebagai pendidikan medical, Rockefeller Medicine. Jadi saya dah sentuh dah pada kuliah-kuliah yang lepas, bagaimana pada masa itu kita melihat tanpa kita sedar pada 1901 ataupun pada abad yang ke-20, maknanya kita dah masuk dah abad ke-21, 100 tahun 100 tahun mereka telah merancang supaya perubatan itu datang daripada satu sistem yang disebut sebagai sistem alopati sahaja. Dia menolak apa yang digambarkan sebagai holistic medicine ataupun natural medicine, medicine perubatan yang menggunakan plant ataupun perkara-perkara yang tabi'i, perkara-perkara yang kita kata datang daripada fitrah. Jadi ini telah pun dijalankan oleh mereka sepanjang 100 tahun. Jadi sebab itu saya menyerulah kepada doktor-doktor kita, terutamanya mereka yang mempunyai jawatan di dalam satu-satu bidang itu, supaya buat kajian semula. Kita bukan nak sebut bahawa kita ni memandang serong kepada perubatan moden yang ada pada hari ini. Kita terima, saya pun belajar juga medical engineering, saya pun belajar, saya pun tahu, tak banyak tapi adalah sedikit saya tahu. Tapi nak sebut kat sini bagaimana bila kita melihat teori-teori perubatan yang ada dan sebagainya, dan ada banyak masanya bertentangan dengan apa yang ada dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah. Contohnya mereka menggambarkan, kalau kita betul-betul ikhlas kita boleh tanya dengan doktor. Contohnya sakit kanser, ada ubat tak? Dia akan kata tak ada ubat. Sakit kencing manis, ada ubat tak sakit kencing manis? Tak ada ubat. Ubatnya ialah makan ubat yang dibagi itu, bukan merawat atau menghabiskan kencing manis, tetapi hanya membuang simptom-simptom saja. Dia bukan merawat penyakit, dia merawat simptom. Begitu. Dia bukan merawat penyakit, dia merawat simptom. Simptom tu contohnya kalau orang tu mungkin panas badan, simptom aja. Tapi penyakitnya tu mungkin ada kerosakan pada organ di dalam, ada serangan pada organ. Jadi dia tak betulkan organ tu, dia cuma rawat simptom. Jadi ini antara contoh lah. Jadi kita tengok doktor kita pun tahu benda ni, kan, tahu benda ni. Jadi sebenarnya yang boleh merawat ataupun mengubati, menyembuhkan tu Allah, dan Allah SWT telah pun mempersiapkan asbab-asbabnya. Asbab-asbabnya. Contohnya kalau kita pening kepala, kita makan Panadol, kan, makan Panadol. Hari ini makan Panadol, contohnya paracetamol. Jadi itu hanyalah painkiller dipanggil. Painkiller maknanya kita makan Panadol tu supaya kita tak rasa pening kepala. Kenapa, macam mana kita boleh tak rasa pening kepala? Ini yang saya belajarlah di dalam tajuk ataupun subjek fisiologi ataupun advanced physiology, human physiology. Bagaimana badan kita ni bertindak, ataupun bagaimana badan kita ni boleh merasa sakit, contohnya fisiologi yang berlaku, sistem apa yang ada dalam badan kita ni, organnya dan sebagainya. Jadi bila kita makan paracetamol tu, dia hanya merupakan painkiller. Painkiller maknanya dia hanya merawat simptom. Apa simptomnya? Pening kepala. Jadi kita pening kepala, makan ubat painkiller dipanggil tadi, maka painkiller tu akan menyekat signal sakit kepala tu pergi ke tempat yang mana manusia itu merasai sakit tadi, contohnya.
Jadi dia bukannya menyembuhkan, tetapi dia sekatnya. Dia kill the pain dengan menyekat signal-signal tadilah. Jadi sebenarnya doktor kita pun tahu perkara-perkara ini, tetapi oleh kerana pendidikan yang mereka terima, inilah dia satu-satunya cara untuk nak merawat pening kepala contohnya. Jadi kita lihat maka dia pun ikutlah dan sebagainya. Jadi secara detailnya saya tak maulah pergi jauh-jauh sangat, tapi nak sebut kat sini, sistem ini telah menjadikan kita bergantung dengan ubat-ubat yang so-called ubat tadi. Padahal itu bukan ubat, itu hanya merawat simptom. Dia hanya merawat simptom. Sebab tu kalau kita pergi sesuatu diagnose, kita menganalisa sakit kita, maka dia akan tanya simptom. Apa simptom? Simptomnya batuknya kering, lidahnya kering contohnya. Simptomnya pening kepala, simptomnya panas badan, simptom-simptom. Tanda-tanda penyakit, tapi dia tak melihat kepada penyakitnya. Ini antara perkara-perkara yang daripada Rockefeller Medical Education. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana sebenarnya perkara ini telah dilalui oleh orang-orang cerdik dalam masyarakat kita, menjadi doktor-doktor semua cerdik-cerdik belaka kan. Jadi sehingga akhirnya mereka telah menerima ini sebagai satu ideologi. Inilah dikatakan sebagai prinsip mereka, dah menjadi prinsip darah daging dia. Jadi aspek pendidikan ini melahirkan pimpinan-pimpinan, orang yang cerdik, orang yang boleh pergi bercakap dengan masyarakat, memimpin masyarakat, tetapi dalam keadaan mereka tertipu dengan hakikat yang sebenar. Ini masalahnya. Sebab tu hari ini kita setelah pun mendengar tentang apa yang digambar tentang IHR, International Health Regulation, yang dibentangkan pada 21 dan 22 Mei. Inilah bulan ini, hari ini, telah pun dah 24 Mei. Jadi kita melihat bagaimana satu undang-undang antarabangsa yang kita telah pun sebut tahun lepas, IHR ni, International Health Regulation ni, yang mana undang-undang ini akan menyebabkan negara kita ini berada di bawah kuasa WHO, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Jadi daripada apa yang mereka lakukan ni, sehingga peringkat mereka boleh mengisytiharkan negara kita ini ada kecemasan ke tidak, pandemik ke tak pandemik, dia boleh isytiharkan. Dia boleh kata negara kita ni ada pandemik, walaupun dalam negara kita ni tak ada simptom tak ada, tak ada pun, kita kata simptom pun tak ada, tanda-tanda sakit tu tak ada, tapi dia boleh isytiharkan. Dan bila dia mengisytiharkan pandemik tadi, maka dia akan boleh nak mengaktifkan dia kata kumpulan management dia, disease management control. Dia akan boleh bawa askar dia boleh bawa pakar dia boleh bawa dan sebagainya. Sehingga sampai peringkat, kalau kita tengok di dalam dia punya apa kita kata mandate yang dia nak bagi supaya diterima tadi, sampai peringkat mereka boleh mengambil banyak perkara di dalam kehidupan kita. Contoh kan, dia boleh kontrol media kita, dia boleh kontrol makanan kita, dia boleh kontrol food, penternakan, pertanian. Dia boleh kata yang ini adalah penyebab penyakit, tapi tak ada suatu yang konkret pun, dia boleh sebut gitulah. Kemudian sampai peringkat dia boleh kan mengambil maklumat dan data-data DNA rakyat Malaysia, sampai peringkat tu. Dan dia boleh merawat, dikatakan merawat, quote and quote merawat kan, kita kata apa yang digambarkan sebagai DNA tadi, dengan menggunakan mRNA teknologi contoh kan, dan sebagainya. Jadi nak sebut kat sini kan, perkara yang sedang berlaku sekarang ini di peringkat antarabangsa kan, adalah satu yang agak, sebenarnya benda ni kita dah cerita dah setahun yang lepas lah. Jadi saya tak nak ulang lah benda yang kita dah cerita, cuma kesan dia sampai peringkat begitu, sehingga kan parlimen pun boleh sanction, ataupun yang di Pertuan Agong pun dah tak ada power dah, Majlis Keselamatan Negara pun tak ada power dah. Jadi ini adalah bentuk penjajahan yang baru, sebenarnya detailnya ada, saya ada detailnya, tapi kalau kita bincang detailnya pada malam ni dia jadi panjang lah. Mungkin kita kena ada satu sesi khas tentang IHR sahaja.
Dan kami berbincang dengan beberapa tim kami yang mengkaji tentang pergerakan WHO ni. Ada penyelesaiannya, ada penyelesaiannya. Ada penyelesaiannya. Tapi penyelesaian dia tu iaitu bukanlah kita kata kita tak nak sign, bukan. Penyelesaiannya ialah kita keluar daripada WHO, itu penyelesaian dia. Keluar daripada WHO, kemudian kita bersama dengan World Health Council yang lain, yang mana yang melawan dengan WHO. Kita ada doktor-doktor yang pakar daripada luar negara dan daripada dalam negara yang sebenarnya doktor ini memahami tipu daya yang ada dalam WHO. Tipu daya yang ada dalam WHO. Kita memahami benda tu. Dan sebab tu pada hari ini kita boleh mencabar jugalah. Kita boleh mencabar juga. Kita kata dari sudut WHO ni tentang bagaimana mereka melaksanakan tata cara, tata kerja untuk mereka nak menguasai dunia. Kita boleh cabar, kita boleh bentangkan, kita boleh bincang secara ilmiah pun boleh. InsyaAllah kita ada doktor-doktor yang boleh nak kemukakan hujah-hujah. Cumanya dia akan menggunakanlah dia punya kita panggil dia punya kaki tangan dia, gurka-gurka dia, tentera dia punya kita kata pengaruh dia, duit dia dan sebagainya. Termasuklah doktor-doktor kita yang begitu tunduklah dengan apa yang disebut oleh WHO tadi. Jadi sebab itulah IHR ini adalah merupakan salah satu daripada perkara yang sedang berlaku dan kita hendaklah sama-sama melihatnya dengan teliti. Jadi insya-Allah kita akan bentang tentang IHR ini apabila kita melancarkan solusinya. InsyaAllah kita akan lancarkan solusi. Kita akan bagi cadangan kepada kerajaan Malaysia dan kita akan bagi cadangan kepada seluruh rakyat Malaysia tentang perkara yang sepatutnya berlaku dan sepatutnya kita buat. Dan perkara itu telah pun dibincangkan bukan sahaja di negara kita di Malaysia tetapi juga telah dibincangkan di peringkat antarabangsa. Kawan-kawan kita daripada Turki, kawan kita daripada Eropah, dari Amerika, dari mana-mana tempat, termasuklah kawan-kawan kita dari Indonesia pun ada, yang mana kajian-kajian yang telah kita lakukan dan kita telah bersetuju untuk mengadakan satu badan yang setanding dengan WHO, malahan lebih baik daripada WHO. Jadi perkara ini telah pun berlaku. Jadi kita melihat apa yang berlaku pada tahun 1901, 1905, dan apabila bermulanya Rockefeller tu, yang telah menjadi bilioner pada masa itu, bermula untuk menguasai kita kata medical school, universiti yang mengajar medical, sekolah yang mengajar medical perubatan ini, dan sampai peringkat mereka telah menendang, mengenepikan, mengharamkan perubatan-perubatan holistik, perubatan-perubatan natural party, homeopati. Contohnya pada masa itu 100 tahun yang lepas, maka akan berlaku sekali lagi sekarang. Akan berlaku sekali lagi sekarang. Yang mana mereka yang mempunyai kesedaran berkenaan dengan kesihatan dan keselamatan dan keamanan negara, keamanan manusia, malahan kesihatan dan keselamatan masa depan. Mereka ni yang bukan hanya doktor Islam ataupun bukan daripada NGO yang tak tahu apa-apa kan. Dia kata ni apa cakap banyak, dia bukan tahu apa pun. Jadi kita ingat itu sahaja, tapi sebenarnya kita ada doktor-doktor yang bersama. Jadi ini akan sampai satu era di mana akan berlaku pertembungan di antara sistem WHO yang gagal sekarang dengan sistem perubatan yang baru. Inilah sebut tajdid. Jadi ini tajdid. Tajdid ini maknanya bukan hanya sekadar kita nak tegakkan Islam, kalahkan yang lain sebagai bukan Islam, bukan begitu, tapi maknanya sistem tu sendiri akan berlaku satu perubahan sistem.
yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, man yujaddidu laha dinaha, akan ada mereka yang mentajdidkan agamanya. Jadi agama ni kita jangan faham sembahyang aja. Sebelum ramai orang tak sembahyang akan jadi sembahyang semua, ramai orang tak puasa jadi puasa semua, ramai orang tak pergi haji boleh pergi haji. Tak, dia bukan, agama ni bukan hanya ibadah ritual. Agama ni dia menyentuh seluruh aspek kehidupan. Jadi tajdid yang berlaku bukan hanya sekadar tajdid orang tak sembahyang jadi sembahyang, orang tidak mentauhidkan Allah jadi mentauhidkan Allah. Jadi tajdid itu akan berubah perubahan seluruhnya. Jadi perubahan ni bermula dengan sistem-sistem yang mereka serang dulu satu. Antaranya kita sebut tadi sistem pendidikan. Dan sistem pendidikan yang mereka serang bukan hanya sistem pendidikan sekular yang kita masukkan dalam konteks kita kata konsepnya, tetapi sistem yang praktikal, yang kita praktik seperti medical. Sistem medical ni yang dianjurkan oleh Rockefeller. Tolong buat kajian. Kalau tak ni kita akan, insya-Allah kita akan fokus pada ni, tajuk Rockefeller medical ni kita akan buat satu tajuk khas nanti. Pada masa tu kita akan cerita A to Z. Kita akan cerita A to Z. Malam ni kalau saya nak cerita hal tu tak boleh cerita hal lain kan. Jadi kita ambil sikit-sikit. Jadi yang pertama sekali kita sebut aspek pendidikan. Contohnya yang praktikal. Jadi akan berlaku pertembungan di antara perubatan-perubatan yang berasaskan kepada chemical semata-mata, yang berasaskan kepada untuk merawat simptom, kepada perubatan yang akan merawat penyakit. Apa dia perubatan yang merawat penyakit? Contohnya kita lihat di sini perubatan sunnah, tibun nabawi, dia merawat penyakit. Perubatan sunnah merawat penyakit. Begitu juga naturopathy ataupun perubatan yang berasaskan kepada fitrah. Contohnya plant, herbal, yang mana dia bukan sahaja menjadi boleh mengurangkan simptom, tetapi dia juga boleh merawat penyakit, bukan merawat simptom. Jadi akan berlaku pertembungan pada hari ini berkenaan. Sebab tu saya nak mengajak diri saya dan diri tuan-tuan perempuan sekalian, kita memahami akan pertembungan ini. Dan pertembungan ini berlaku kenapa? Kerana sampai waktu dah 100 tahun dah. Dah 100 tahun dah. Maknanya kalau daripada abad ke-20 sekarang kita dah masuk abad 21, maka salah satu pertembungannya ialah dari sudut medicine. Kita nak tengok semula betul ke medical yang kita amalkan pada hari ini, ataupun di dalamnya ada banyak discrepancy, ada banyak kekurangan, kelemahan. Kita jangan main ikut aja. Kalau tidak kita ikut aja. Itu jadi buih. Kan orang Islam yang mengikut aja apa yang ada di depan. Apa dia cakap ikut aja. Maka itu kita sebenarnya jadi buih. Jadi buih yang digambarkan hadis Sauban tu kan. Bila jadi buih maknanya anytime nak kena pecah buih boleh pecah anytime. Kan? Kadang-kadang tak ada langgar apa-apa pun. Berjalan gerak laju sikit, buih tu pecah. Arus tu laju sikit, pecah. Tak payah ada batu kat depan dia. Tak payah ada kayu yang menghalang. Tak payah orang pijak dan pukul. Buih boleh pecah macam itu je. Kerana tidak ada kekuatan. Dan kenapa tidak ada kekuatan? Kerana dia tidak faham bahawa pertembungan dan tajdid yang berlaku di akhir zaman yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah kita hanya semata-mata perang. Walaupun perang itu akan berlaku. Memang perang akan berlaku, malhamah kubra. Tapi al-malhamah al-kubra ini dia bermula dengan kejatuhan sistem-sistem yang dibuat oleh musuh-musuh Allah. Akhirnya satu-satu jatuh diganti dengan sistem yang lebih baik dan terbaik. Saya bagi satu contoh. Bagaimana sebelum ini kan kita kata Islam ini ditonjolkan sebagai pengganas. Siapa yang ambil Islam pengganas belaka. Maka berlakulah peristiwa 9/11 World Trade Center. Bulan 9 kan 11 hari bulan 9 tahun 2001 berlakulah World Trade Center dijatuhkan. Bangunan di New York tu dijatuhkan. Dikatakan yang menjatuhkan tu ialah orang-orang Osama bin Laden, Al-Qaeda lah. Jadi lepas itu diisytiharkan bahawa kita ni kena memerangi teroris pengganas agama. Kalau dulu pengganas agama katanya membakar masjid, meruntuhkan rumah ibadah. Kalau masjid kena bakar,
kuil kena bakar. Yang bakar ni pengganas pelampau agama. Jadi sekarang ni dia kata tahun 2001 9/11 dia kata pelampau agama ni dah bukan hanya sekadar bakar rumah ibadah, tetapi mereka dah mula meletupkan World Trade Center, pusat ekonomi dunia. Jadi maka kita kena isytiharkan perang dengan semua pengganas-pengganas ini. Jadi kita lihat apabila kita tengok, kita kaji, kita perhati, rupanya semua tu hanya false flag. Kan? Kita kata aktiviti-aktiviti, program-program, kita kata apa ni peristiwa yang dibuat, yang dirancang oleh orang-orang tertentu. Dan perkara ni juga telah didedahkan oleh ramai orang, termasuk di negara kita ni. Pada masa tu saya tak ingatlah sama ada Tun Mahathir masih jadi PM ke tak, tapi dia ada buat satu convention, satu conference berkenaan dengan 911 itu adalah merupakan hoax, penipuan yang paling besar, dan terbukti memang ada pun penipuan yang terbesar. Bagaimana Al-Qaeda contohnya. Al-Qaeda ni digambarkan sebagai pengganas, Usama bin Laden sebagai ketua. Orang tu duduk dekat dalam gua mana entah, dia boleh perintah, dia boleh arah Al-Qaeda satu dunia, contoh. Jadi ini semua adalah cerita-cerita yang dibuat oleh mereka yang menguasai dunia, menguasai media dan sebagainya. Dan orang percaya. Orang percaya. Sehingga pada masa itu berlaku juga perkara-perkara yang menyebabkan sampai peringkat ada sebahagian daripada mereka yang takut dengan Islam, Islamofobia, sampai dia kata apa? Dia kata Al-Quran itu buku pengganas. Sampai disebut Al-Quran buku pengganas. Jadi dan akibat daripada itu, ni kita sebut, ni kita kata tajdid tadi, tajdid. Akibat daripada itu apa berlaku? Orang Amerika yang sebelum ni tak kenal pun Quran, tak tahu pun Quran. Orang Amerika yang sebelum ni tak kenal pun Islam, dia tahulah orang Islam, janggut-janggut ke sikit apa semua, tapi tak kenal betul-betul. Akhirnya mereka pun mula mendekati masjid, tanya, benda ni kami nak tengok ni, buku kamu baca ni apa? Buku Al-Quran. Mula mereka meneliti Al-Quran dan sebagainya. Akhirnya apa jadi? Ramai masuk Islam. Ramai masuk Islam. Berlaku di Eropah. Saya melihat, saya pergi ke sana, saya pergi ke sana pada tahun 2009, 2010. Saya banyak berada di sana, terutamanya pada tahun-tahun itu. Sebenarnya tahun 2009, 2008 tu dah mula dah. 2010 Mavi Mamara, Flotilla. Saya banyak berada di sana sebab ada meeting dengan NGO di Eropah. Bila pergi ke sana, kita melihat sebelum ni tidak ada, kita kata, ahli parlimen Islam, Muslim. Tak ada. Susah nak dapat. Sekarang dah banyak. Di Amerika sendiri ada ahli parlimen orang Islam. Orang Islam jadi ahli parlimen. Sebelum ni tak ada. Dan begitu juga kita lihat orang Islam berpusu, orang bukan Islam ni, terutamanya American, kalau di Amerika, mereka berpusu-pusu mengenal Islam, berpusu-pusu masuk Islam. Ini tajdid. Tapi tajdid ini di dalam bentuk peringkat mengikut apa yang diserang tadi di Eropah. Kalau dulu orang muda, orang Islam, pemuda-pemuda ni, kalau nak cerita, nak sebut I am Muslim, malu. Nak sebut I am Muslim, saya orang Islam, malu di Eropah sebelum ni. Tetapi selepas peristiwa 911, selepas peristiwa Mavi Marmara, dan banyak lagi peristiwa-peristiwa besar yang mana mereka jadikan sebagai propaganda, olok-oloknya, konon-kononnya orang Islam ni mengganas, orang Islam ni jahat sebagainya. Dan akhirnya dia punya kesan dia terbalik kan. Terbalik apa? Orang yang bukan Islam mula ramai mengenal Islam. Orang yang muda-muda ni, orang muda-muda Islam ni contohnya, mereka dah mula berkeyakinan kebenaran Islam, sehingga mereka dengan yakin kata I am a Muslim. What do you want? Sampai dia kata ada orang apa ni, orang daripada Jerman, Holland kata kan, kamu Muslim, keluar daripada negara kami. Kamu Muslim, keluar daripada negara kami. Sampai peringkat begitu. Akhirnya tiba-tiba I am Muslim, I am Netherlands. Ni dia kata, saya orang Jerman, saya orang Netherlands, saya orang sekian-sekian, saya orang Islam.
Dia memperkenalkan. Akhirnya berlaku satu peristiwa di mana orang bukan Islam mula mengenal Islam dengan peristiwa-peristiwa penipuan-penipuan yang dibuat tadi. Penipuan-penipuan yang dibuat tadi yang asalnya nak menghancurkan Islam. Jadi akhirnya berlaku kan, pengislaman beramai-ramai di Jerman. Kita boleh tengok berlaku pengislaman beramai-ramai. Berlaku juga orang saya berjumpa dengan beberapa MP masa kami atas kapal tu, ada beberapa ahli parlimen daripada Netherlands, daripada Greece, daripada berbagai tempat yang Muslim. Jadi sebab itulah nak sebut kat sini, tajdid yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Taala itu sebenarnya adalah satu perkara yang tidak dapat dielakkan. Jadi cuma kita di Malaysia ni masih jauh. Sebab kita masih duduk di bawah kepompong kita. Contoh, sebab itu saya sebut kat sini. Saya menyeru kepada diri saya dan juga diri tuan-tuan perempuan, terutamanya mereka yang terlibat dengan medical, perubatan. Cubalah buka hatinya, buka hati dan pemikirannya, melihat semula, aku ni betul ke salah ni? Macam mana kita nak tahu aku ni betul ke salah? Kita kena tengok adakah kita bertentangan dengan ajaran Quran atau bertentangan dengan ajaran hadis. Kalaulah yakin kita yang kita ada pada kita ni bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, confirm kita salah. Jadi sebab tu kita kena tengok semula. Kan? Kita kata duk kata WHO lah yang terbaik. Contohnya, WHO lah semua ada pakar-pakar. Pakar penipu belaka. Berapa banyak skandal yang berlaku dalam WHO. Bagaimana syarikat-syarikat gergasi yang berlatar belakangkan ubat petrol dan chemical, dia patentkan tadi, berapa ramai yang menguasai WHO. Sebenarnya banyak telah didedahkan tentang WHO ni. Saya tak nak dedahkan banyak-banyak sangat pada hari ini. Saya cuma nak sebut kat sini, kan, kita rakyat Malaysia kena berfikir dengan terbuka, kena melihat dengan hati yang terbuka. Kita tengok sebenarnya apa. Saya nak sebut kat sini, saya baca daripada akhbar, contohnya bernama menggambarkan kepada kita tentang bagaimana hari ini digambarkan 5,000 ataupun mungkin lebih, wallahu alam, tentang bayi yang ada sakit jantung. Bayi ada sakit jantung. Macam mana baby boleh kena sakit jantung? Melainkan ada sesuatu yang berlaku. Saya insya-Allah sedang dalam proses nak mendapatkan data-data tersebut. Insya-Allah bila kita dapat, kita akan dedahkan semua data. Kita nak tanya kat sini, apakah perkara ini datang daripada coronavirus ataupun datang daripada vaksinasi ataupun datang dari mana-mana. Jadi kita kena berfikir secara matang, melihat semula data-data ni, perkara yang berlaku dan sebagainya. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita nak kena tengok secara objektif, terutamanya mereka yang terlibat dengan perubatan. Kenapa? Kerana memang kita faham, Nabi dah sebut dah di dalam hadis-hadisnya bahawa kita berada di dalam mulkan jabbarian. Ini hadis Nabi sahih. Nabi kata apa? Kita berada dalam kepimpinan dunia ni yang diktator. Jadi apa diktator ni? Dia nak kuasai lah. Jadi di situlah saya nak melihat di sini bagaimana dari aspek-aspek yang pertama sekali ialah aspek pendidikan. Akan berlaku tajdid dalam pendidikan. Apa maksud tajdid dalam pendidikan? Orang akan melihat bagaimana rupa-rupanya secularism ataupun perbuatan-perbuatan itu adalah perkara yang menipu, yang bohong. Jadi kita akan nampak, jadi orang akan kembali. Kenapa saya sebut orang akan kembali ni? Kenapa? Sebab tuan-tuan, berita baiknya apa? Berapa berita baiknya? Berita baiknya, insya-Allah kawasan kita ni lah yang akan menjadi tunjang kebangkitan itu, tajdid itu. Kawasan kita kat mana ni? Dekat Nusantara, Malaysia, Indonesia, Thailand, di kawasan sini. Sebab tu dia nak habiskan kawasan sini semaksima yang boleh. Kalau boleh dia nak habiskan orang Islam semaksima yang boleh. Sebab orang Islam katanya cerdik-cerdik kan. Jadi nak sebut kat situ. Jadi aspek pendidikan, kemudian aspek ekonomi. Jadi aspek pendidikan ni saya nak sebut sini
ialah dari sudut bagaimana mereka menguasai tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh yang ada. Jadi sebab tu saya menyeru kepada tokoh-tokoh. Saya sebenarnya tidaklah kenal sangat dengan Perdana Menteri kita PMX ni. Saya tak kenal personal lah. Tak pernah pun jumpa dan berbual. Tengok jauh-jauh adalah kan, tengok jauh-jauh ada, tengok jauh-jauh sekali tu dia pergi Turki, saya pun ada dekat Turki juga masa tu, sedang ada program NGO, dia ada dia punya hal lah. Kemudian ada satu perjumpaan, dia nak berjumpa dengan pelajar-pelajar Malaysia di sana. Itu masa dia belum jadi lagi Perdana Menteri dan sebagainya lah. Jadi saya pun tengok dia pun tengok saya sebagainya, tengok cakap tu je lah. Saya senyum, dia senyum gitu je lah kan. Salam pun saya ingat salam pun tak sempat. Jadi nak sebut kat sini kan, saya tak kenal, tapi saya dengar bahawa PMX ini, Perdana Menteri yang ke-10 ni seorang pejuang. Saya dengar lah, seorang pejuang. Bermula dengan perjuangannya bersama ABIM dulu, kemudian jadi presiden, pernah menjadi presiden ABIM, kemudian menjadi presiden kepada Majlis Belia Malaysia, kemudian menjadi presiden kepada adalah international punya, adalah lagi apa-apa lagi kan. Jadi saya dengar dia pejuang. Jadi pada malam ni saya ingin menyampaikan berita kepada PMX ni, buktikan bahawa saudara seorang pejuang. Buktikan saudara sebagai pejuang. Apa maksud pejuang? Pejuang ni bukan mementingkan diri sendiri, bukan mementingkan keluarga, macam disebut kronism, macam disebut orang-orang yang mementingkan nak kayakan anak beranak aja. Contoh, kalau betul buktikan. Dan bukan hanya buktikan perjuangan itu, perjuangan untuk betul-betul nak membela negara kita, tetapi sebenarnya perjuangan yang lebih baik, lebih benar itu ialah perjuangan untuk membela agama. Sebab agama ni segala-galanya. Siapa kita tanpa iman? Siapa kita tanpa Islam? Siapa kita tanpa perjuangan Islam ni? Siapa kita? Tak ada nilai. Jadi saya dengar ada seorang penyanyi, dan saya dengar dia mula bertemu dengan para ulama, para alim ulama. Saya mendengar dia mula menyatakan beberapa perkara dari dalam yang menunjukkan bahawa dia tak suka dengan Zionis ni, tak suka. Saya dengar lah, saya tak tahu, baru dengar dulu. Jumpa tak lagi, tak jumpa lagi ni. Tapi saya nak kata buktikan. Saya nak sebut kat sini. Bukanlah saya kata saya sokong dia ke tak sokong dia, tak. Saya nak kata buktikan kamu seorang pejuang. Apa pejuang? Bawa negara Malaysia ini kepada kekuatan yang sebenar, menyatukan umat. Menyatukan umat. Jadi saya dengar, ni tak tahu betul tak betul, no? Saya dengar Malaysia tak sign IHR punya perjanjian. Saya dengar. Kalau benar yang itu, dedahkan kepada rakyat. Sebab saya tahu, kami tahu bahawa proposal daripada Malaysia tebal macam ni. Saya ada proposal tu, tapi saya tak ada kat sini lah nak tunjuk. Tebal macam ni proposal untuk mengaktifkan IHR 2005. Proposal daripada mana? Proposal daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Mungkin proposal ni datang daripada KJ yang lepas. Mungkin. Jadi Dr. Zaliha ni baru ambil jadi menteri, dia mungkin tak tahu apa-apa sangat. So tiba-tiba dah ada dah. Jadi saya nak sebut kat sini. Tetapi sebenarnya yang saya nak bawa, dan kalau dia ni seorang pejuang, tentu dia ni suka menyahut cabaran. Kami nak mencabar. Kami mencabar PMX supaya tengok sungguh-sungguh apa yang ada dalam IHR tadi, dan dedahkan kepada rakyat yang mana sepatutnya, yang mana tidak sepatutnya. Berbahas dengan semua golongan, kita berdebat ke, berbahas ke dan sebagainya. Tengok semula dan ikut kebenaran, ambil keadilan, jangan ikut nafsu globalis. Lawan, kena lawan. Takkan musuh kita Mahathir aja, takkan musuh kita PAS saja,
Takkan musuh kita UMNO je. Sekarang UMNO dah jadi geng dah kan. Takkan musuh kita musuh politik aja. Musuh kita ialah mana-mana siapa-siapa yang memusuhi negara Malaysia ni, yang memusuhi umat yang ada di dalam negara Malaysia ni, yang memusuhi agama yang ada dalam negara Malaysia ni, terutamanya agama Islam. Itu perjuangan. Itu perjuangan yang benar. Dan bila perjuangan begitu, barulah rakyat akan confident. Betul ni berjuang ni. Ini bukan main-main. Bukan cakap bohong. Walaupun banyak quotation yang dicakap tu tak sampai. Jadi benda ni berlaku. Rakyat tengok. Semua tengok. Semua orang tengok. Tapi masih bersama ulama, bersama dengan orang nak berjuang. Maka buktikan bahawa kan kita Datuk Seri Anwar Ibrahim di SAI, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni Perdana Menteri yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, buktikan bahawa saudara adalah seorang pejuang. Apa tanda pejuang? Mengutamakan kepentingan umat yang ada di negara kita, kedaulatan yang ada di negara kita. Saya bagi satu contoh. National economy, dan telah ada satu tanda tangan yang telah ditandatangankan oleh Menteri Ekonomi. Siapa Menteri Ekonomi ni? Yang dulu, siapa dia? Azmin dah tanda tangan dah. Dia tanda tangan apa? The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, and CPTPP. Ini telah ditandatangani masa bila ni? Telah ditandatangani pada 29 November 2022. Ini menteri dah sign. Jadi saya minta kabinet tengok semula tanda tangan ni. Apa maksud CPTPP ni? The Comprehensive Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. Nampak macam bunyi dia tu hebat, tetapi di belakangnya yang tersirat, yang tersurat apa? Yang tersurat nampak macam kita boleh dapat banyak investor datang masuk. Kita nampak macam banyak dapat investment yang besar-besar boleh datang ke Malaysia. Yang tersirat, kita boleh dikuasai oleh mereka secara langsung dan tidak langsung. Sama macam IHR. Ini bahagian ekonomi pula. Bahagian ekonomi. Dah sign pun. Tetapi sudah tentulah perlembagaan kita, sudah tentulah kita yang berjuang ni boleh membatalkan, boleh mengalahkan. Dan banyak negara-negara, sebab kita akan berlawan arus. Sebab tu saya cabar tadi. Sebab dia akan berlawan arus. Kalau dulu berlawan arus dengan siapa? Dengan Tun Mahathir yang menjadi Perdana Menteri Malaysia. Lawan tetap lawan. Enough is enough. Ini antara kata-kata yang dikeluarkan. Enough is enough. Kan? Lawan tetap lawan. Jadi ini antara perkara yang dikatakan. Nak lawan siapa? Lawan Tun Mahathir. Masa tu. Jadi sekarang ni dah jadi PM, takkan nak lawan Tun lagi. Tun dah tua dah pun, biarkan lawan tua tu, tak payahlah nak, kan. Kita nak tengok ni antarabangsa ni, negara akan dijajah semula dengan cara yang lebih concise and precise, dengan lebih sempurna lagi, dengan lebih tepat lagi, dengan lebih jitu lagi. Jadi di mana perjuangannya? Takkan kita nak ikut je mereka cakap apa, nak ikut aja Rusia cakap apa, China cakap apa, hanya kerana Amerika besar, hanya kerana Zionis nampak macam besar, hanya kerana China nampak macam hebat, maka kita nak ikut dia. Macam mana kata Mat Sabu, Menteri Pertahanan dulu, kapal kita kecil nak lawan dengan kapal China yang besar. Kapal China yang besar nak lawan dengan kita, mana kita mampu nak lawan? Itu Menteri Pertahanan yang tak layak jadi Menteri Pertahanan. Saya minta maaf. Saya pun kenal juga Mat Sabu ni. Tapi jangan cakap macam itu. Itu tanda kita bukan orang berjuang. Kita bukan orang yang betul-betul sanggup bersusah payah, berkorban kerana Allah untuk rakyat. Jadi ini antara perkara yang kita nak kena rasa. Sebab tu bila Menteri Azmin menandatangani CPTPP, tak tahulah sama ada dia tahu ke tak tahu ke sebagainya, tapi bila kita kaji balik, kita bincang dengan Guangzhou, orang Cina sendiri dalam negara kita ni, Persatuan Peniaga-Peniaga Cina ni, mereka sendiri pun tak mahu, mereka sendiri pun tak nak, tapi dia sign. Ini Perdana Menteri
Kalau Perdana Menteri boleh menyahut cabaran, kita lawan segala perkara yang merosakkan negara, yang menghapuskan kedaulatan negara kita. Kita ada negara kita sendiri, kita ada perlembagaan negara kita, kita ada Yang di-Pertuan Agong, kita ada menteri, kita ada kabinet, kita ada kerajaan sendiri. Kenapa kita nak letak tengkuk Malaysia ni kepada makhluk-makhluk yang bernama musuh tadi? Jadi ini antara perkara-perkara yang berlaku. Ini bukan konspirasi, dah berlaku dah pun. Ada orang kata ini konspirasi lah, pakatan jahat lah. Apa, mana pakatan jahat tu? Kan? Mana pakatan jahatnya? Dah berlaku, dah sign dah pun. Dah sign dah. Kan? Cuba tengok apa CPTPP ni. Cuba tengok semua. Tengok betul-betul. Kami present pada pakar siapa pakar bisnes ni, pakar niaga ni siapa? Orang bangsa Cina lah yang pakar kat Malaysia ni kan. Dia yang kontrol kan. Dia pun tak nak. Dia pun tak mau. Tiba-tiba kita kata bagui. Ini arus. Jadi kita sama-sama nak kena buka minda kita, minda rakyat. Sebab tu rakyat kena bersatu. Rakyat kena bersatu. Kena bersama-sama. Ni PRN ni. Nak kena tengok semula. Siapa dia? Orang yang boleh kita jadikan sebagai, kita kata, bukanlah harapan, tapi kita boleh cuit dia lah sikit, insyaAllah. Kemudian di samping itu ada juga perkara lain. Ada satu soalan daripada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita bertanya berkenaan dengan artificial intelligence. IR 4.0. Artificial intelligence ni, kita kata artificial intelligence ni dalam bahasa kita apa? Intelligence ni cerdik kan. Semua tahu lah kok AI. Apa maksud AI? Apa maksud IR 4.0 yang telah pun dilancarkan oleh WEF, World Economic Forum, telah melantik negara Malaysia sebagai center kepada IR 4.0 ataupun disebut sebagai AI kan. Jadi nak sebut kat sini, baguslah AI ni. Kita ada drone boleh naik kita boleh ada digital currency, kita ada robot. Baguslah AI ni. Artificial intelligence daripada kalangan robot-robot dan sebagainya. Yang tersurat memang bagus. Yang tersirat, apa dia nak? Yang tersurat memang bagus. Apa bagus yang tersurat ni? Kita mungkin ada driver kita sendiri. Kan? Apa driver kita? Robot. Boleh bawa kita pergi pejabat, boleh bawa kita pergi sana. Tak payah dah orang lain. Kita bawa apa namanya, kereta tu, dia ada dia punya IR dia punya kita kata komputer yang boleh nak bawa, nak conduct. Baguslah. Yang tersirat, apa yang tersirat? Seorang pejuang tidak akan melihat yang tersurat sahaja. Dia akan tengok yang tersirat juga. Ini kalau kita kata mata ni, pandangan dengan mata kasar dan pandangan dengan mata hati, basirah. Atau orang Islam ada basirah. Kan? Baik. Yang tersirat apa? Yang tersirat yang mereka katakan, yang mereka kehendaki ialah bukan AI itu robot yang memudahkan umat Islam ataupun umat rakyat Malaysia, tetapi AI yang mana merupakan satu lagi kontrol. Mereka mau menukar manusia menjadi transhuman. Transhuman ni apa? Nampak macam manusia tapi telah dikuasai dalam emosinya, dalam pemikirannya, dalam otaknya, dengan memasukkan beberapa perkara dalam badan manusia, seperti chip dimasukkan dalam badan kita, seperti graphene oxide yang dia bertindak sebagai superconductor ataupun super chip, super komputer masuk dalam badan kita. Jadi sebenarnya AI ni yang digambarkan AI ni memang bagus, yang tersuratnya bagus, yang tersirat dia nak kontrol kita. Saya cakap ni ada datanya, tapi kita tak nak sebut panjang sangat lah. Jadi kita nak ambil sikit-sikit je. Siapa yang berminat nak bincang tentang data dan sebagainya, kita boleh jumpa, kita akan present, kita akan tunjukkan data-datanya. Ada, ni bukan cakap kosong. Tapi saya nak menyeru kepada kepimpinan negara pada hari ini, supaya kepimpinan negara jangan hanya fikir tentang siapa nak jadi PM, siapa nak jadi menteri, siapa nak pegang negeri ni, PRN ni. Fikir tentang keselamatan negara.
Genome modification, yes. Salah satunya genome modification, di mana mereka boleh mengubah DNA yang ada pada kita ni. Ada, dia punya data, fakta ada, dia punya research semua ada. Tapi kalau kita cerita kat sini, tak faham, ramai tak faham satu hal, satu lagi banyak masa pula kita tak dapat nak cakap banyak benda. Baik, jadi sebab itulah kita jangan hanya ikut arus. Rakyat Malaysia pada hari ini kena cerdik. Kita dah masuk 100 tahun negara Islam Osmaniyah dijatuhkan. Dah 100 tahun. Dan sekarang ini kita dah nampak dah kesan-kesan daripada kejahatan perancangan mereka ke atas bukan saja rakyat Malaysia, rakyat dunia. Tapi ramai yang tak nampak. Bila saya tengok satu perkara yang disebut tentang berapa ramai orang yang nak ambil dos keempat, saya nampak dalam statistik yang ditulis itu lebih kurang 2 point berapa persen aja. 2 point katakanlah 3%. Jadi yang nak ambil 3% aja. Kenapa nak ambil 3%? Habis abangnya dah sakit, dirinya sendiri dah sakit, memang tak nak ambil dah. Jadi kita lihat tak sampai 10%, tak sampai 5%, not even 3% yang kata kami nak ambil semula. Belum-belum. Yang belum-belum tu yang ditayangkan kat TV, media, yang ditonjol-tonjolkan tu, itu 3% aja. Jadi rakyat Malaysia nampak, oh macam semua orang nak lah, aku je tak nak ni ke? Tak. Kita bukan sebut pasal anti-vaksin, tapi kita sebut berkenaan dengan apa yang berlaku di hadapan kita, yang orang nampak, yang orang melihat. Dan daripada situlah kita melihat bagaimana orang yang the so-called berjuang tadi, yang bersama ulama, yang boleh bagi khutbah, yang boleh bagi ceramah, yang boleh bagi tazkirah, maka buktikan bahawa kamu memang betul-betul pejuang. Siasat sungguh-sungguh. Siasat sungguh-sungguh. Siasat sungguh-sungguh. Ataupun kita ni berjuang untuk diri kita saja, supaya kita boleh jadi PM, boleh saya boleh jadi PM, kita boleh dapat apa-apa yang kita nak. Kalau betul, tengok semula. Saya nak mengimbas apa yang kami buat sebelum ini bersama dengan NGO-NGO. Sebahagian daripada kami kena ugut. Sebahagian daripada kami telah ada berlaku sesuatu. Saya ingat ketika kami nak pergi buat di peringkat antarabangsa, kawan-kawan ketika peristiwa Mavi Marmara Flotilla tu ada yang mati. Atas kapal 10 orang. Sebelum bergerak 3 orang mati. 2 orang daripada Amerika, seorang daripada Greece. Bukan Islam. Bukan Islam. Yang mati Islam pun ada, yang bukan Islam pun ada. Kenapa mereka mati? Kerana mereka ada prinsip. Mereka ada prinsip. Mereka ada perjuangan. Mati memang mati. Semua orang pakat mati belaka. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Apabila sampai waktu ajal mereka, tak akan lambat, tak akan cepat, tepat pada masanya. Mati memang tetap mati. Tapi apabila kita memahami di situ ada kematian yang terbaik, husnul khatimah, ataupun ahsanul khatimah, kematian yang terbaik, dengan kematian yang buruk, su'ul khatimah, maka orang yang berjuang tentu akan ambil husnul khatimah ataupun ahsanul khatimah, kematian yang terbaik. Kenapa? Kerana mati pakat mati belaka. Tapi mati yang terbaik ialah mati yang mendapat redha Allah. Ya, sebab itulah di sini saya nak menyatakan bahawa kalau kita ikut arus, ikut aja apa Rockefeller kata, ikut aja apa Bill Gates kata, ikut saja apa WHO kata, ikut saja apa IMF kata, ikut saja apa WEF kata, ikut saja, maka kita akan berada dalam keadaan yang rendah, kerana kita menjadi orang yang mengikut arus, seolahnya kita ni menjadi hamba mereka.
Orang berjuang lain. Sebab tu pada malam ni saya nak mengajak, insya-Allah tuan-tuan perempuan ni ada ramai juga ni yang mula tengok ni sikit-sikit tambah-tambah ni. Saya nak sebut pada tuan-tuan sekalian bahawa kita sedang berada satu fasa di mana kita akan berhadapan dengan kesusahan. Dan kesusahan itu tergantung. Orang beriman yang susah tu bagus, yang baik tu pun bagus. Ajaban li amril mu'min. Ajaib kepada orang-orang beriman. Diberikan kepada dia kenikmatan, baik dia syukur. Diberikan kesusahan, baik bagi dia, dia sabar. Dua-duanya baik. Maka kita, orang beriman, akan mendapat kebaikan dengan iman kita. Tetapi apa yang lebih penting bukan sekadar iman kita, di mana usaha kita, amalan kita untuk menyebarkan amal ma'ruf nahi mungkar. Sebab tu saya sebut pada malam ini sudah menjadi satu kewajipan kepada kita semua untuk bersama-sama meningkatkan diri kita, mendekatkan lagi diri kita dengan Allah, dengan Islam, dan kemudian mengajak yang lain kepada Allah. Bersatu. Bukan masuk parti bersatu, kita bersatu padu. Bersatu padu. Kita akan berhadapan dengan mehnah-mehnah yang digambarkan. Jadi sebab itulah kita sebut kat sini, antara perkara yang akan dilakukan oleh peringkat antarabangsa ini, mereka akan menguasai ekonomi. Dia akan menguasai ekonomi, dan kita hari ini pun dah terlibat dengan dia punya jerangkap samar dia. Apa jerangkap samar ekonomi ni? Kita terlibat dengan riba. Kita terlibat dengan riba. Capital debt ataupun debt capital. Kita ada modal kita hutang. Modal kita tu hutang. Nak beli kereta tak ada duit, kita kena cari modal nak cari kereta. Modal kita hutang. Dan masalah hutang tu bukan qardul hasan, bukan hutang dapat hutang yang baik tanpa riba, tanpa interest. Hutang dengan interest. Beli kereta kita ambil riba. Beli rumah kita ambil riba. Kita buat niaga ambil riba, contohnya. Jadi bila kita ambil riba, Allah Subhanahu Wa Taala dah mengisytiharkan perang dengan orang yang ambil riba, walaupun dia orang Islam. Walaupun dia orang Islam, Allah dah isytiharkan perang. Dan bila Allah isytiharkan perang, kita boleh menang ke? Kita akan dapat pertolongan Allah ke? Tak akan dapat. Habis macam mana nak buat ni, Ustaz? Kita dah lah tak ada duit. Kita nak buat nak ada juga makan minum kita, nak ada juga kita punya kehidupan kita, macam mana? Di sinilah peranan kita kata ukhuwah, persaudaraan lillah fillah, persaudaraan kerana Allah. Di sinilah. Susah tak? Memang susah. Kita akan berhadapan dengan kesusahan nanti. Tapi macam mana buat? Kita kena duduk sama-sama dengan sahabat-sahabat kita, tengok muka wajah sahabat-sahabat, wajah sahabat ni keruh aja. Kenapa? Kerana dia makan pun tak cukup. Yang ini pula susah, sama-sama susah. Mari pakat-pakat kita gabung-gabung buat benda yang boleh bantu kita. Hidupkan suasana kooperasi. Kalau kita kooperasi ni apa? Bukan yang kooperasi yang kita daftar tu, itu salah satulah. Kita bekerjasama, at-ta'awun. Jadi selagi kita terperangkap dengan senjata ekonomi mereka, itu ar-riba, selagi kita terperangkap dengan situ, selagi itu kita tak akan terkeluar, tidak akan berlaku tajdid. Maka macam mana nak selesaikan? Mari pakat-pakat datang. Mari hidupkan ukhuwah. Mari sama-sama kita tolong-menolong. Ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang ada kekuatan ekonominya dari sudut apa? Dari sudut duit, mata wang. Ada sahabat kita ada kekuatan dari sudut kemahiran akal berfikir. Ada sahabat-sahabat kita kuat dari sudut fizikal, boleh angkat macam-macam, boleh buat macam-macam. Ada pula di kalangan sahabat dari sudut networking, jaringan. Ada di kalangan sahabat-sahabat kita ada pengalaman yang banyak, dah berumur, dah pengalaman yang banyak.
gabungkan, bina sistem kehidupan jama'i masyarakat Islam tadi, membina kekuatan ekonomi. Keluar daripada riba. Bila kita keluar daripada riba, barulah Allah tolong kita. Kalau tidak, Allah tidak akan tolong kita, kerana Allah dah janji akan isytihad perang pada mereka yang ambil riba. Jadi ini contoh tajdid yang kita gambarkan tadi. Bukan hanya sekadar kita cakap aja riba haram, riba haram, riba haram, tapi kita duk ambil riba. Hanya kerana nak pergi kerja dengan selesa, akon, kita ambil riba beli kereta. Kalau kita mampu, tak apa, belilah kereta, tak apa. Tapi dah tak boleh, naik motor lah. Ustaz, naik motor pun kena riba juga. Jalan kaki lah. Jalan kaki dalam keadaan Allah redha, lebih afdal, lebih baik daripada naik kereta aircon terbaik tapi Allah isytihad perang. Macam mana kita nak tajdid? Kita lebih memilih perang dengan Allah. Dan inilah sistem yang telah diketengahkan oleh Mulkan Jabariyah yang ada pada hari ini. Ini semua merupakan strategi kita. Kita kata kita ni ada koperasi yang hebat, kita ni ada syarikat yang hebat, Islam, tapi riba kita ambil. Tak sanggup berusaha payah, sanggup kita diperangi oleh Allah. Allah yang perang, bukan kita lawan siapa-siapa, lawan Tuhan. Lawan Tuhan. Macam mana kita nak menang? Kita sendiri pun diperangi oleh Allah. Bukan dapat banyak pun. Bukan kita kaya raya macam orang yang memang betul-betul jutawan pun, tapi kita diperangi oleh Allah sampai kesudah. Jadi sebab tu bila kita nak buat ekonomi, nak buat ladang, nak buat apa, ramai yang kata macam mana ni gaji pun berapa sen sangat gaji, contoh kan. Kita nak sebut kat sini, walaupun gaji kita berapa sen, tetapi Allah tak perang kita. Allah tak murka dengan kita sebab kita berdikari, independen daripada sistem riba yang ada, yang memang jalinan-jalinannya dibuat oleh Mulkan Jabariyah. Ini perkara yang kita nak kena faham. Kenapa kita susah hari ini? Rupa-rupanya kerana kita tidak benar-benar ikhlas dalam beriman kepada Allah. Di mana takwa kita, di mana iman kita. Ini perkara-perkara yang kita kena tengok balik semula. Tengok balik semula. Kerana kita akan berhadapan dengan kesusahan ekonomi. Betul, kita akan berhadapan kesusahan ekonomi. Dan siapakah yang boleh melepaskan kita daripada kesusahan ekonomi dan sebagainya? Hanya Allah. Tapi tiba-tiba kita tidak mengikut sistem Allah. Saya menyuruh kepada diri saya sendiri dan sahabat-sahabat sekalian, kita kena faham ni. Jadi memang dia akan buat sampai peringkat mereka akan menghidupkan perkara-perkara yang menyebabkan kita ni kalah. Itu. Kemudian selain daripada itu, mereka juga ada mempunyai perancangan-perancangan jahat yang lain, seperti bencana alam. Lepas daripada ini kita akan berhadapan dengan bencana alam. Bencana alam ni boleh kita nak lari ke? Kan? Kalau Allah izin berlaku ke tempat kita, kita kena. Kalau Allah izin tak berlaku di tempat kita, kita terlepas. Kan? Tapi nak sebut kat sini, bencana alam ini antara apa yang Nabi gambarkan. Akhir zaman tidak akan berlaku kiamat, tidak akan berlaku akhir zaman ini, sehinggalah berlaku banyaknya gempa bumi, banyaknya perkara-perkara yang bersangkut paut dengan kesusahan-kesusahan bencana alam. Dajjal nak keluar, akan berlaku kemarau. Bila berlaku kemarau, akan berlaku kebuluran. Kan? Air tak turun daripada langit, Nabi kata kan, air tak keluar daripada bumi, kemudian pokok-pokok mati, tanaman mati, ternakan mati. Kamu akan bila cakap itu maknanya kebuluran, famine, kebuluran, akan berlaku kebuluran. Jadi nak boleh ke kita nak elakkan diri kita kalau tempat kita ni dah ada bencana alam? Allah izin berlaku, walaupun kita kata ada senjata harp ke apa ke, itu semua tu
asbab-asbab saja, tapi Allah izin berlaku. Maka bila berlaku itu macam mana nak buat? Siapa yang nak tolong kita? Kan, manusia ke? Tak, Allah. Allah ini senjata yang hebat ni. Ini senjata yang hebat. Dia akan gunakan bencana alam. Kan? Dah nampak dah pun sekarang ni. Menyebabkan masalah sekarang ni, kalau beras pun lebih kurang, kalau tak silap saya, 40% import sekarang ni. Ataupun hampir 50% beras import dulu. Kita punya beras at least pun mungkin ada sampai 60%. Sekarang ni dah 50%. Maknanya dah makin kurang lah beras keluaran negara. Ini pun saya nak sebut dengan Menteri Pertanian ni, Abang Mat Sabu ni. Saya nak sebut dengan Menteri Pertanian. Kami mendapati banyak perkara yang berlaku yang tidak membantu pesawah-pesawah kita, menyebabkan hasil mereka teruk. Kan, teruk. Berlaku penipuan-penipuan di sana sini. Contoh, kan, harga beras terkawal RM26 lebih kurang, kan, untuk 10 kilo. Sekarang lebih kurang lah. Tapi harga daripada import, beras import, tidak ada shilling, mahal. Jadi apa berlaku? Orang-orang yang meniaga ni, dia ambil beras daripada apa namanya, tempatan, dia tukar paket jadi paket, jadi paket apa namanya, import. Jadi dia boleh jual sampai RM40 sekilo, padahal berasnya beras tempatan. Berlaku penipuan. Itu bagi company-company yang besar-besar. Yang kecil-kecil sebagai peladang, pesawah, sampai ada peringkat mereka ratusan ekar. Saya digambarkan ratusan ekar. Bagaimana keadaan tidak boleh dituai. Bukan tak boleh tuai, kos menuai lebih tinggi daripada kos menjual beras. Sehingga mengakibatkan ramai pesawah-pesawah kecil kita ni tak mampu nak menuai. Kalau tuai kena guna mesin, heavy machinery. Bila nak tuai itu pula dengan guna kos mesin, kos apa semua tu, rugi berbanding dengan kalau tak tuai. So last tak tuai. Kat mana salah ni? Kat mana salah ni? Menteri kena tengok. Menteri kena tengok. Jangan tengok telur je. Tengok telur aja. Pergi ke India tengok telur. Tengok beras, tengok yang lain. Ini kena tengok. Banyak sangatlah perkara yang berlaku sekarang ni. Jadi kita nak sebut kat sini, kuncinya apa untuk kita tajdid tadi? Kuncinya ialah kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu nak sebut kat sini, dari sudut ekonomi punya, dari sudut bencana alam punya, daripada pendidikan punya, dari sudut kesihatan punya, dari sudut digital currency. Kita akan berhadapan dengan masalah digital currency pula, kan? Dan tak cukup dengan itu, artificial intelligence. Kita berhadapan pula dengan IR 4.0, kan? Artificial intelligence contohnya bagaimana artificial intelligence ni bagus, tersuratnya bagus, yang tersuratnya, yang tersiratnya rupa-rupanya dia nak jadikan kita ni transhuman, nak jadikan kita ni orang yang seperti zombie. Macam mana nak ni, kita kena bincang. Ada dia punya perkara-perkara yang kita boleh tunjukkan, data-datanya ada. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah, saya bukan nak sebut perkara-perkara yang kita tidak ada kajian, kita ada kajian. Kemudian di samping itu, dia punya climax dia, maksimum dia, bila semua dah habis tadi, ialah akidah kita akan menjadi sesat dengan berlakunya, kan, toleransi dalam akidah. Boleh tak kita toleransi dalam akidah? Saya nak tanya tuan-tuan dan puan sekalian, boleh tak toleransi dalam akidah? Kalau kita toleransi dalam ekonomi, tolong menolong, tak apa lagi. Toleransi dalam education, sama-sama bangsa Cina, India, Melayu, kita sama-sama belajar satu sekolah, boleh lagi. Tapi toleransi akidah, kan, adalah satu yang tak boleh. Tak boleh. Kita kena memurnikan. Ini akan berlaku
kita lihat bagaimana keadaan syirik akan berlaku. Ini adalah antara serangan-serangan. Kita akan menghadapi suasana musyrikin, orang mula mensyirikkan Allah, orang mula menjadi munafik berbanding dengan orang yang beriman yang sebenar, yang sebenar ni yang mengikuti tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat bila berlaku benda-benda macam itu, maka berlakulah boikot, kena boikot. Kena boikot, berlakulah kita ni kena pulau. Berlakulah kita ni tak boleh nak beli makanan pun tak boleh dan sebagainya, kena tak ikut. Disebut sesat lah, macam-macam lah dia akan sebut begitu. Baik, jadi in shortnya di sini kita nak sama-sama merasakan bagaimana keadaan yang ada ini membawa kita untuk memikirkan dia punya solusi dia. Solusi dia. Secara umum negara kita ni, saya nak tolong sampaikan yang pertama tadi tentang IHR tadi yang masih lagi dipertimbangkan. Kita doakanlah supaya mudah-mudahan Perdana Menteri yang ada sekarang ni dia memahami sedikit sebanyak dan akhirnya dia tolak lah. Dia tolak, dan dia tolak, dia membawa Malaysia tolak. Tapi Malaysia nak keluar daripada WHO boleh ke? Boleh tak Malaysia keluar dari WHO? Kalau orang yang berjiwa rendah, tak boleh lah. Orang yang tak pernah berjuang, tak boleh lah. So kita harap yang ada di atas sekarang ni yang menang di dalam pertandingan-pertandingan tertentu tu, dia menang jadi PM sebagainya, mudah-mudahan boleh lah. Dia kena berjuang. Enough is enough, mengikut telunjuk orang luar. Lawan tetap lawan dengan segala perkara yang menghancurkan negara. Jadi PM kena cerdik lah. Jadi PM, kalau PM cerdik, PM carilah orang yang ikhlas. Jangan cari orang yang nak meranapkan negara kita ni sebagai penasihat dia. Kan? Kena cari orang yang betul-betul ikhlas. Kenapa? Kerana perjuangan belum selesai lagi. Perjuangan bukan jadi PM. Perjuangan untuk tegakkan al-Islam. Macam mana digambarkan oleh Allah SWT. Apa dia? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah nak menjadikan kepimpinan khalifah di atas muka bumi ini. Jadi ini ada peluang. Sebab tu saya sebenarnya pada malam ni nak menyuruh. Dan solusi dah ada solusi dia. Cuma malam ni saya nak sebut satu benda, solusinya ialah kita kena bersatu. Sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, tak kira tuan-tuan sama ada tuan-tuan ni daripada kalangan orang-orang ada parti ke, parti politik lah, bukan parti Tupperware. Parti Tupperware tak ada masalah kan? Parti politik, ataupun tuan-tuan daripada NGO ke, ataupun tuan-tuan perempuan sekalian daripada kaki tangan kerajaan ke, ataupun tuan-tuan perempuan sekalian daripada kalangan kan kerabat-kerabat raja ke, ataupun tuan-tuan perempuan orang yang thinker ke, yang berfikir. Mungkin tuan-tuan perempuan ada kaitan dengan yang di-Pertuan Agong, sultan yang ada di negara kita dan sebagainya. Ataupun mungkin tuan-tuan daripada kalangan polis, intelijen, yang mendengar, yang merakam, yang mahu nak melihat sesuatu, siapa ni. Maka pada malam ni saya mengajak supaya kita bersama-sama selamatkan umat kita, rakyat kita ni. Selamatkan Malaysia. Macam mana nak selamatkan Malaysia? Nombor satu, kita kena patah balik kepada kebenaran Allah, pada keadilan yang Allah SWT perintah kita supaya laksanakan. Tanpa mengira agama lah, keadilan ni tanpa mengira agama lah. Kita kena bersama-sama. Tengok ada musuh, kita ada musuh dalam selimut, kita ada musuh di dalam kerajaan, kita ada musuh di dalam NGO, kita ada musuh. Sebab tu kita jangan terpedaya. Cerita pasal musuh ni saya nak cerita sikit lah. Saya cerita petang tadi sikit. Ada di kalangan kita ni yang melihat, wah ramai dah orang yang bersama kita ni menentang sana, menentang sini, menentang globalis, quote and quote menentang globalis. Rupa-rupanya dia pun musuh juga, rupa-rupanya. Saya tak nak sebut nama-nama, tapi nak sebut kat sini kan, mereka ada sebut control opposition, penentang-penentang yang dikontrol, yang dikuasai. Nampak macam lawan global, nampak macam lawan Dajjal, nampak macam lawan
lawan daripada tentera Dajjal, nampak macam Islamik, nampak macam humanitarian, nampak macam humanity, nampak macam baik, tapi rupanya control opposition. Apa maksud control opposition? Antaranya solusi yang dibagi mula-mula okey, last sekali situ juga, ikut tu juga. Saya bagi satu contoh, saya bagi contoh mungkin orang boleh nampak lah. Contohnya, kata solusi kita pergi ke Bitcoin. I'm sorry to say, kita ingat Bitcoin tu boleh lepas daripada kawalan mereka, daripada apa ni. Tak terlepas juga. Habis nak buat macam mana? Adalah solusi-solusinya. Jadi maknanya kadang-kadang kita tengok balik, solusinya ke situ juga. Solusinya kena kembali balik kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Al-Quran, kepada hadis-hadis Nabi, kepada gerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tengok balik betul-betul, barulah insya-Allah kita akan diberikan pertolongan oleh Allah untuk menang. Dan insya-Allah tak lama dah. Dah tak lama dah insya-Allah. Apa dah ni? Jadi sebab tu pada malam ni kita nak kena tengok semula, perhati balik supaya kita tidak mengikut arus. Jadi insya-Allah tentang IHR ni saya dah cerita panjang lah tahun lepas. Kami pun dah cakap macam-macam. Cumanya sekarang ni kita nak cerita satu-satu, cerita satu-satu ni dia akan jadi panjang. Tapi IHR ni tolonglah kita tolak. Sampaikan kepada kawan-kawan kita. IHR ni contoh. Malaysia tebal ni, daripada Bangladesh pun ada kurang sikit. Bangladesh ada 2 muka surat. Proposal daripada Bangladesh. Tapi apa proposal Bangladesh? Dia nak suruh semua perubahan ini binding, maknanya kena ikut. Kalau tak ikut dia boleh hantar tenteranya untuk menawan negara Malaysia. Dia boleh hantar tentera mana? Tentera United Nation. Jadi kalau nak suruh tangkap orang baik-baik ni, nak suruh perang orang baik-baik ni janganlah kita ikut. Kita hanya jadi hamba kepada dia. Saja insya-Allah. Itulah insya-Allah sikit sebanyak sekadar saya ingin memberikan satu gambaran pada malam ini bahawa kita wajib bersatu padu, bersahabat, berukhuwah, terutamanya mereka yang berhajat kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. So marilah kita bersama-sama bersatu padu mengeratkan ukhuwah kita bersama-sama untuk kita kenal mengenal, bantu membantu, tolong menolong, terutamanya di zaman-zaman di mana kita akan berada dalam suasana-suasana yang kita kata sukar. Dan insya-Allah mudah-mudahan apa sahaja yang kita lakukan akan membawa kepada kebaikan. Sekali lagi saya menyeru kepada semua pimpinan-pimpinan negara kita yang amat berhormat PMX, Perdana Menteri yang ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim, seorang pejuang, begitu juga yang lain-lainnya pakat pejuang belakalah, tak kira lah. Maka kita minta supaya tengok semula semua perkara-perkara yang telah dicadangkan oleh kerajaan sebelum ini, contohnya yang tak masuk akal. Contohnya IHR ni akan menyebabkan negara kita kedaulatannya tergadai. Jadi ini memang akan berlaku, dan bila berlaku begitu kita akan terikat dengan banyak perkara yang kita sendiri pun tak maulah. InsyaAllah. Begitu juga dengan ekonomi kita. Tengok semula Menteri Azmin, YB Azmin dululah, sekarang tak ada YB dah. Dia dah tanda tangan dah. Jadi kita tengok semula, apa benda semua tengok semula. Dan kalau perlukan bantuan daripada pandangan-pandangan orang yang di luar kotak tadi, panggillah NGO yang betul ikhlas, tengok, ajak berbincang dan berfikir. Terutamanya NGO yang ada keikhlasan tadi. Janganlah ambil NGO yang memang kaki bodek ni nak PRN ni bagi banyak, dia minta macam-macam, minta duit lah, apa lah, macam-macam dia minta. Jadi kita tengoklah orang yang betul-betul on the ground. Jadi cari orang yang sanggup berkorban untuk negara ni, berkorban untuk agama, untuk rakyat, untuk semua sekali. Bukan orang yang hanya bercakap saja, ataupun orang yang nampak macam bekerja tapi rupa-rupanya untuk kepentingan dia. Wallahu alam. Jadi mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, kelemahan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fa'athik Allahumma rabitataha wa limuttaha wa hadiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو وشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمت على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.